Assalamualaikum. Hola. Hai. Nur Aina. Assalamualaikum. Roh Hashim. Mama Ila. Okay. Alright. Selamat petang. Pukul 7 kan? Okay, pukul 7. Macam time-time yang orang dah balik daripada kerja. So, dah relax-relax sikit. So, I nak share lah about oils juga hari ini. Okay. Hari ni I nak share pasal Copaiba. Okay. Copaiba is macam kalau kita baca tulisan dia memang Copaiba lah kan. Okay. Tapi kalau ikutkan sebutan sebenar dia, dia bunyi dia lebih lebih apa kata orang, seksi sikit lah. It's actually Copaiba. Copaiba. Okay. Kalau anak I Khalid tu, dia dipanggil Cocoiba. Cocoiba, mama nak Cocoiba. Okay. So, Copaiba. Copaiba. Kena sebut Copaiba tau. Okay. Copaiba ni adalah satu essential oils yang dia datang daripada pokok yang diberi nama Copaifera officinalis. Copaifera officinalis. So pokok ni ada banyak kat dunia ni pokok Copaiba ni. Okay, even kat Malaysia pun ada I baca. Cuma untuk yang living hanya source dia punya Copaiba essential oil daripada pokok Copaiba Copaifera officinalis tu yang berada di Amazon di Brazil. Dan pokok Copaiba yang kat situ je, yang minyak dia regarded dia beri grass punya certification which is generally regarded as safe untuk consumption semua tu. Okay, so untuk yang living itulah source dia, source minyak Copaiba dia. Okay, dan dia maknanya nak dapatkan Copaiba yang living ni it's not as easy as nak dapatkan Copaiba yang lain-lain kat luar sana. So sebab tu it's very important to know the source of your oils, of your essential oils. So kita tak adalah easily nak say macam alah sama je semua essential oil ni. Tak sama. Okay, daripada source tu sendiri dah menunjukkan berbezanya dia. Dan kenapa yang living nak sangat ambil daripada yang daripada Brazil ni, daripada Amazon ni, sebab kat situlah yang dia punya compound yang terbaik. Kat situlah essential oil dia, pokok kat situ menghasilkan essential oil Copaiba dengan constituents yang terbaik untuk untuk menjadikan dia sebuah essential oils yang therapeutic, yang ada therapeutic value. Okay, tak semua essential oil ni sama sebab the quality tu terletak pada therapeutic value tu. Kalau dia tak ada therapeutic value, maknanya dia tiada kuasa macam menyembuh, membaikkan semua tu, maka dia tidaklah seistimewa mana. Maknanya boleh je dapat daripada mana-mana. Tidak. Okay, untuk yang living dia akan berusaha sebaik mungkin untuk dapatkan yang terbaik. Faktor tanah, faktor air, faktor udara, semua tu diambil kira untuk memastikan minyak yang dia dapat tu yang terbaik di dunia, nombor 1. Okay, tiada sebarang tiada sebarang synthetic chemicals digunakan. Air yang paling bersih, udara yang paling bersih. Sampai udara pun walaupun benda udara ni nak katanya susah kita nak control, tetapi yang living jaga. Yang living jaga benda-benda ni. Okay, so Copaiba ni since dia duduk dekat Amazon tu, memang orang-orang dekat Amazon tu memang daripada zaman dulu-dulu diorang dah tahu, diorang lagi pandai bab plants ni. Diorang dah lama gunakan untuk cure, maksudnya untuk menyembuh lah. Okay, maknanya kalau ada sebarang sakit semua tu dekat luaran ke dekat internal ke, diorang macam perawat-perawat kat situ, macam orang-orang dekat Peru semua tu kan, dekat area-area tu diorang memang gunakan Copaiba ni. So macam mana diorang dapat oils ni? Most of the time diorang toreh. So diorang ambil minyak tu direct daripada pokok. Okay, tapi untuk yang living, kita nak dapat essential oil tu, selepas ditoreh keluar minyak daripada torehan tu, dan minyak tu nanti dia akan jadi macam resin. Dia macam melekit-melekit sikit. Dan kalau you perasan, kalau you pakai Copaiba
kalau macam lama kan, lama-lama tu dia macam akan macam ada melekit-melekit sikit kat situ. Kan, so that resin tu nanti akan di steam distill, akan disuling, disuling untuk dapatkan essential oil. So essential oil ni dia berbeza daripada oil copaiba oil yang biasa yang keluar terus daripada pokok tu. Okay, sebab essential oil ni molekul dia lebih halus, dan molekul yang lebih halus ni lah yang dia punya, apa kata orang, dia punya khasiat tu. Sebab itu yang lebih mudah masuk dalam badan, lebih mudah diserap ke dalam darah, lebih mudah masuk melalui kulit semua tu. Okay, dan kat situ lah dia punya properties yang terbaik itu untuk dia jadi terapeutik kepada badan kita. Okay, so macam mana I akan share macam mana I gunalah. Okay, so disebabkan copaiba ni antara dia punya properties yang paling apa kata orang, paling dominan, yang paling orang tahu pasal dia anti-inflammatory. Maksudnya any inflammation, internal or external, you can use copaiba. So macam mana I guna? Okay, kalau external tu obvious lah, ada luka ke apa, anything di luaran yang macam anak you lari-lari jatuh pak, kan, jatuh pak tu jadi benjol kat kepala, as simple as that. So yang bengkak tu you letak copaiba secara kerap, kan, every like 15 minutes or 30 minutes, benjol tu insya-Allah akan kurang. Dan benda ni bukan I seorang je experience, ramai sangat mak-mak kat luar sana experience benda ni. So kalau you ada anak kecil, macam satu keperluan dah untuk ada copaiba dekat rumah. Itu benda-benda kecil lah, macam terjatuh benjol. Okay, macam contoh melecur kan, you pegang benda panas kena oven, itu pun sama. You can combine the usage dengan lavender essential oil, sebab lavender pun also bagus untuk kulit. Dan since saya kata tadi dia bagus untuk inflammation, so bila you kena panas, kulit you tu akan jadi inflame, akan jadi merah, bengkak. So you pakai copaiba, you akan rasa dia punya soothing tu. Kalau contoh bila kita kena panas tu, dia akan rasa yang macam ya Allah peritnya, tapi perit tu belah dalam. So you sapu copaiba, you dapat rasa keperitan tu berkurang. Keperitan tu berkurang, itu yang kita tak tahan tu kan, keperitan berkurang. Lepas tu kan macam itu apa, cili kan, cili kandang dia terlalu panas tu, you rasa oh my god sakitnya tangan semua tu kan, itu pun I sapu. That's how I use yang macam external punya ni. So kalau internal pula, maksudnya yang berkaitan dengan dalaman, kalau untuk perut, itu pun I guna. Okay, I guna maksudnya dengan cara mungkin I ingest, masuk dalam kapsul, I ingest. Okay, I ingest copaiba ni, dah letak dalam kapsul. I penuhkan, selalunya I penuhkan sebab copaiba ni dia tak panas pun. Okay, so I tak ada risau dia nak akan macam bagi I pedih perut ke, tak ada. Dia lagi repair lagi lining perut tu lagi adalah kan. So contoh macam dalam kita nak membaiki gut kan, gut macam I takut lah pula nak sebut banyak kan. Okay, tapi kalau kita nak membaiki kita punya gut, okay, so copaiba is a must. Sebab most of the time, bukan most of the time, memang Rasulullah pun kata banyaknya penyakit ni datang daripada perut. So you nak kena repair perut ni. Kenapa macam ni perut ni boleh rosak? Because of what we eat. What we feed into our body, so dia jadi rosak. So kita boleh baiki situasi tu kan. Salah satu dia kita guna copaiba. Macam semalam I pun ada share juga pasal oregano. So kalau you combine ataupun you guna salah satu pun boleh membantu. I punya cakap-cakap pun dia jadi bisik-bisik sebab macam aku cakap ke ni kan. So I cakap tu dah macam bisik-bisik dah. Okay, so dia ada juga, copaiba ni ada juga dalam sulfazyme. So ramai orang yang makan sulfazyme semua akan cakap ada improvement yang sangat-sangat banyak untuk dia punya, salah satunya skin, rambut, kuku, skin, okay, kulit, skin kan, kulit, rambut. Sebab apa? Salah satunya kerana ada copaiba di dalamnya. So dan juga copaiba ni ada juga dalam shampoo, ada copaiba vanilla shampoo.
So you know it's very good for your hair. Kalau you belum ada shampoo yang leave-in, macam you guna macam hari tu I cakap pakai lime kan dekat kepala. So you boleh juga letak Copaiba for your hair. Orang macam yang tak tumbuh rambut, macam rambut gugur, Copaiba salah satu oil yang you boleh campurkan dalam blend untuk mermaid hair tu. Mermaid hair, macam rambut yang lebat kan, untuk dapatkan rambut yang lebat. Okay, sapu macam D-Jazz ke? Boleh juga Zilopa. You boleh sapu macam D-Jazz tu dekat perut directly, ataupun you boleh ingest masuk dalam kapsul. Sebab Copaiba ni dikeluarkan juga dengan Vitality punya label. Vitality tu macam flavoring kita lah. Dekat US dia dikeluarkan Vitality. Okay, maksudnya dia memang boleh di-ingest, dan dia pun memang dapat GRAS, generally regarded as safe untuk consumption. Okay. Selain daripada tu, macam mana lagi I guna? Okay, I guna juga kalau I sakit ni. Kadang-kadang tak ada suara ke, okay. So you boleh campur dengan madu, letak atas, ambil madu dulu, lepas tu you letak, ni telan. Dan rupa-rupanya memang orang yang I cakap tadi, orang dekat Amazon semua tu kan, dekat Peru semua tu, dia punya healers memang dia macam tu lah cara dia buat. Dia letak honey with the Copaiba and then dia telan. Sebab dia memang sangat-sangat bagus untuk inflammation. So kalau you fikir macam ni, kalau you nak baikkan sesuatu tu, nak bagi dia kepada keadaan asal, you carilah Copaiba. I akan fikir benda yang sama. Macam nak bagi dia elok balik, apa yang terlintas dalam kepala I adalah Copaiba. Sebab tu anak I kalau jatuh ke, sakit ke, mama nak Copaiba, nak Copaiba. Itu je oil yang dia approve sekarang. Oil lain tu I kena berperang-perang dengan dia nak sapu. Tapi kalau Copaiba okey. Copaiba nak sapu anak I yang kecil tu. So nanti you ajarlah, kalau macam anak you tak suka kan, you cakap okay, kalau sakit tu, kalau dia sakit, you sapu Copaiba ni. Aku nak cakap Copaiba pula. You sapu Copaiba ni kan dekat dia. So bila dia rasa lega tu, next time dia sendiri yang nak. Dia sendiri tahu dia nak pakai Copaiba kalau dia rasa sakit. Terjatuh ke tak kisahlah, skin. I memang fikir macam ni je. Kalau I nak bagi keadaan tu baik semula macam asal, memang I akan fikir Copaiba. You pun fikir macam tu lah, senang nak. So you tak ada nak tertanya-tanya kan, nak pakai oil apa. So I memang akan grab Copaiba. Okay. Lepas tu my experience masa hari tu I kena ni kan, COV tu. So masa tu I sakit sangat dekat my chest area, bila dah asyik batuk banyak kali tu kan. So memang satu botol habis sebab I sapu dengan kerap. Sebab bila I sapu tu, lama-lama tu dia macam legakan. Sebab dia memang ada satu pain tu yang terlalu kuat. Bila I batuk tu, I macam kena tekan dada ni sebab sakit gila. Okay, so kan I cakap bila I ingat I nak baikkan sesuatu kepada keadaan asal, I akan ingat Copaiba. Sebab masa tu I memang tahu something is wrong somewhere here, yang maknanya dia inflame, dia tak berada dalam keadaan sebenar dia. So I took Copaiba, I memang ada ingest juga. Lepas tu I banyak sapu. I sapu every like 15 minutes. Like crazy lah I punya oiling tu masa tu. Okay, so I think dalam sebulan macam tu baru dia habis betul-betul. Tapi sakit tu dia subside lah, sikit-sikit dia kurang. Sebab masa awal-awal first tu dia memang sangat sakit, sangat kuat dia punya pain tu kan. So I use Copaiba untuk manage benda tu. Salah satunya I guna banyak oil semasa I kena tu, tapi Copaiba ni I percaya yang tolong bantu. Sebab masa tu I memang rasa the inflame tu. Okay, so you pun kalau you rasa macam pain kan, you rasa macam pain, you tak tahu nak pakai apa, you search for Copaiba. You capailah Copaiba. Okay. Dan memang Copaiba ni sangat-sangat bagus untuk macam dia bagi rasa numb tu. Kalau macam you sapu kan dekat sakit tu kan, I cakap dia hilangkan kan rasa sakit tu. You kena burn ke apa tu, sebab dia memang ada efek numbing tu. Dia tolong numbkan rasa pain tu. Okay.
Dan juga sebab itu dia juga ada dalam deep relief, dia ada dalam Cool Azul. Cool Azul you tahu satu oil yang orang selalu guna lepas bersenam. Macam dia nak relaxkan muscle after bersenam, dia orang akan pakai Cool Azul ataupun any pain lah kalau macam nak bagi sedap rasa tu kan, macam sakit badan kan. Selain daripada pain away, you boleh guna Cool Azul, you boleh guna deep relief, you boleh guna Copaiba sendiri, boleh shampoo Valor. So dalam Journey On pun satu maknanya, tapi Journey On ni more on emotional punya part lah. Okay, so dalam deep relief ada, maknanya dia memang bagus untuk pain. Untuk pain. Okay, one of my friend dia ada sakit belakang tu, sakit tulang belakang, I tak boleh sebut. So dia campurkan Copaiba dengan Valor, daripada kena baring je dia sampai dah boleh drive. Tapi dia memang rajin lah oiling tu. Dia rajin oiling. Setengah jam, sejam sekali dia akan oiling. Valor Copaiba, Valor Copaiba. Okay, so daripada baring dia boleh drive. Dia boleh drive dari KL sampai Melaka. Any time yang ada my clients atau my friends yang mengadu pain, I akan suggest Copaiba together dengan oil lain. Macam contoh I suggest Pain Away kan. Pain Away ni macam normal lah orang akan cakap untuk pain, nama dia pun Pain Away. But I always akan recommend dengan Copaiba. Sebab Copaiba ni dia macam sangat-sangat power untuk enamkan tu, hilangkan dia. Sebab bila dia hilangkan that inflammation, kat situ lah source dia tu, source kesakitan itu. So bila kita redakan kat part tu, kita boleh tolong on the pain tu, insyaAllah kan. Dan macam saya cakap, bila you fikir nak baikkan sesuatu tu kepada keadaan asal, you fikir about Copaiba. So itu yang I buat juga. Alright. Okay, itu ada cerita benda-benda yang physical. Okay, so cara guna macam biasalah, sapu, ingest, inhale. Untuk diffuse, you can diffuse Copaiba dengan lavender untuk tidur, dan you akan sleep like a baby. Ni salah satu option lah untuk sleep like a baby. Copaiba plus lavender equal drops. Tidur tu insyaAllah lena sangat-sangat, you will get your deep sleep yang bila bangun tu rasa segar. Ramai orang bila bangun tidur rasa tak segar tu, tak dapat rasa kesegaran tu. Okay, dah 7:17 kan. Okay, so I nak cerita part emotion pula. This is my favourite part. Copaiba macam mana dia nak tolong release emotion. Okay, sebenarnya kalau you selalu inhale essential oils ni, selalu kerap, dia memang akan tolong dari emotion tu. Tapi if you want to be specific, you nak work on it, you dah ada intention, you nak work on this emotion, you boleh refer this book. Okay, and then you boleh buat the steps emotional release tu. Okay, tapi generally semua essential oils akan tolong daripada segi emosi kalau you deep inhale dan you diffuse selalu. Okay, so untuk Copaiba ada 2 specific emotions yang stuck emotion yang dia boleh tolong. Pertama, lies ataupun bohong. Macam orang yang rasa macam aku ni akan kena tipu je. Dia takut dengan penipuan, pembohongan tu. Okay, lagi satu adalah not getting enough. Rasa tak cukup. Dia rasa apa yang dia dapat tu tak cukup dalam hidup dia. Pendek kata macam dia asyik rasa dia tak dapat je. Dia asyik rasa dia tak dapat. Kalau dapat pun tak cukup. Tak sama macam yang orang lain dapat dalam hidup dia. Okay, ya, dia tanya soalan ya. Copaiba, Kak Aziz diffuse. Yes, I diffuse. You tahu Nizam Azman, you diffuse dengan lavender macam saya cakap tadi. Kalau you nak diffuse dia saja pun boleh, sebab bau dia kayu-kayu tau. So dia very calming. You rasa macam you dalam hutan. Suasana tu. Sapu kat mana? Sapu dekat tempat you sakit. Rohana, you sapu dekat tempat you sakit. Okay. Alright. Okay, nak cerita yang tadi lies tu. Kalau macam orang yang rasa macam takut kena tipu, rasa macam semua orang menipu kan. Okay. The other side of tipu ni adalah kebenaran, truth. So you tak, dia punya macam mana kita nak rasa kita dapat keluar daripada satu situasi macam kita rasa kita selalu kena tipu tu adalah kebenaran. So macam mana kita nak pergi keluar daripada situasi tu, daripada emosi tu, adalah bila kita rasa kita ada wisdom, bila kita ada wisdom ataupun kebijaksanaan untuk mengetahui bahawa itu adalah satu penipuan atau satu truth, satu kebenaran, dan
kita tahu. Okay? Dan itu boleh tolong kita keluar daripada emosi tu. Okay, so lies, pembohongan, dia punya the other side of it adalah kebenaran, truth. Dan macam mana kita nak go to the other side tu, to the truth side tu adalah dengan adanya wisdom ataupun kebijaksanaan. So macam mana kita nak tolong, elak dari kena scam. Kalau macam rasa macam aku ni kena scam ke, aku ni asyik ada rasa macam takut tu je kan, kena tipu, kena scam semua tu. So Kopak Iba is the all yang boleh tolong. Thank you Nizam for the exact word scam tu, best. Okay, so kat mana nak sapu dia? Macam biasa, satu drop atas tapak tangan. Ni you dah tahu dah lah ni. Aku ni selalu rasa kena tipu, selalu kena scam kan. Selalu kena scam. So, bila you ada that kind of emotion, satu drop of Kopak Iba on tapak tangan, activate. Lepas tu, kalau ikut step dia, you kena bau dulu kan. You bau dulu. Okay, tapi sebab kat tapak tangan ni dah ada oil, you nak bau pun macam susah kan. So, you sapulah dekat dia punya alarm point, which is dekat belakang leher ni. Okay, sapu kat belakang leher. Okay, so lepas tu yang dekat tangan tu you deep inhale. Deep inhale kena macam saya cakap 1 hingga 2 minit betul-betul bau. Deep, tarik nafas dalam supaya bau tu you rasa bergerak ke otak. Macam tu, okay. So dah macam tu, I tunjuk kat mana point, alarm point dia. Dia punya alarm point spinal cord, kat mana nak sapu Tu spinal cord tu nampak tak yang kuning tu? Dia dekat tengkuk kita belah atas. Tengkuk kita dia macam dekat base of skull tu lah, macam selari dengan telinga tu. I harap you nampak. Can you see spinal cord tu? Dekat tengkuk. Hai Maksu. Thank you Maksu for joining my live. Okay, that's the point, spinal cord. Okay, yang ni I cakap tentang emotional alarm point tau. So kalau macam ada yang baru tengok my live, jangan terkeliru dengan it's not the physical point, it's the emotional alarm point, tempat mana kita nak sapu minyak untuk emotional release. So orang yang selalu rasa dia kena tipu, orang yang selalu rasa banyak pembohongan dalam hidup dia takut dengan penipuan itu, dia nak keluar daripada emosi aku selalu kena tipu tu, dia gunakan Kopak Iba sapu di spinal cord. Okay, lepas tu dia bau dalam-dalam, lepas tu dia sapu dekat the emotional points, yang itu 2 kening, atas 2 kening kita ni. Okay, ada 2 point tu, ataupun you sapu je lah satu dahi you tu. Okay, dan always doa dan intention. Itu paling penting lah. Okay, itu untuk first emotion, which is lies, pembohongan. Aku ni selalu kena tipu kan, apa pasal orang suka tipu aku, ya Allah kan, apa salah aku jadi mangsa scam lagi ni. Okay, so orang-orang yang begini silalah gunakan Kopak Iba. Okay, emosi kedua, spesifik emosi kedua of yang Kopak Iba boleh tolong adalah not getting enough. Aku tak dapat cukup, aku tak dapat banyak macam orang lain. Kenapa aku selalu tak dapat, orang lain dapat? Sounds familiar kan benda ni? Banyak ramai orang rasa. Dan benda ni dia akan goes back to one thing, which is kita kurang bersyukur. Dan kalau kita selalu compare dengan orang lain ni, dia dapat banyak, asal aku tak dapat kan? Kenapa dia dapat lebih padahal dia buat sikit, aku tak, aku dia buat kerja banyak dapat sikit je. Okay, not getting enough, selalu rasa aku tak dapat macam orang lain dapat, tak cukup apa aku dapat ni kan, rasa tak cukup je. Okay, so mungkin most of the time this fear dia memang stem from our childhood. Mungkin dari kecil selalu adik-beradik kan, ada adik-beradik yang lain, adik dapat, kakak tak dapat, kena mengalah kan. So dari situ dah terbentuk dia punya programming tu. Aku dapat tak cukup, aku tak dapat, adik aku dapat. Itu dah membentuk programming dia kan. So not getting enough is one fear, is one stuck emotion. So you don't want to be in that situation. Kenapa? Orang yang selalu rasa not getting enough ni, dia akan selalu rasa lack, tak cukup. Dia tak ada abundance dalam diri dia. Dan kita tak nak benda tu. Kita nak hidup feeling abundance. And it's not diukur daripada material yang kita ada, but instead of the feeling that we have enough.
We are content with what we have. Okay, the feeling, the other side of not getting enough ni adalah content. Maknanya kita feel cukup. Tak kisah, mungkin barang kita lagi sikit daripada barang orang tu, tapi we feel like this is so good for me, kan? This is enough for me. Kita tak ada comparison dari segi luaran tu, but instead the feeling inside. So itulah yang membezakan. Mungkin ada orang dia dah ada banyak gila duit, tapi dia still rasa tak cukup. Dan itu bukanlah satu kekayaan. Orang yang kaya adalah apabila dia rasa cukup dengan apa yang dia ada tu. I'm content with what I have. Okay. Dan itulah feeling satisfied tu. Kita bersyukur. Okay, bersyukur dengan apa kita ada, but it's not like bersyukur kita ada tapi tak berusaha lebih. No, I'm talking about the context of feeling content with what we have to. Okay. Alah, terlewat. Thank you Wani, tak apa, nanti I postkan apa I baca. Okay, dah 8.25. So not getting enough ni satu benda yang very serious kalau you tak treat that emotion. Memang selain daripada guna oil kan, satu benda yang sangat-sangat membantu untuk orang yang selalu rasa not getting enough ni. Aku dapat tak cukup bandingkan dengan orang lain kan. Dia dapat banyak, kenapa kan? Aku tak ada pun dapat macam tu kan. Mak aku bagi adik aku, kak aku tak bagi. Not getting enough macam tu. So salah satu benda yang you boleh buat adalah dengan tulis gratitude. Bangun pagi, ambil satu buku, buat satu buku khas, tulis gratitude. Kan, bersyukur. Hari ni Allah bersyukurnya, Alhamdulillah aku dapat tidur atas katil yang selesa malam tadi. Kan, kedua, Alhamdulillah bila bangun tengok anak aku ada kat sebelah, sihat dia. Bila kita tulis gratitude, dia bukan sekadar menulis. Okay, bila kita tulis dengan consciousnya, kita tulis gratitude, it will help our body to dia akan shiftkan our frequency dan emotion instantly. Maksudnya in a split second, when you feel the gratitude in your life, dia akan remove you from the side bawah of frequency dan emotion ni, dia akan bawa naik atas. Maksudnya dia akan lift you up. Kalau rasa down ke apa kan, cepat-cepat cari what can I be thankful for today, what can I be grateful for today. So buatlah buku gratitude tu untuk tulis whatever kesyukuran yang you rasa. Pagi, dia selalunya I tulis pagi. I tulis pagi sebab macam dia bila pagi tu memang macam dah jadi habit lah. Maksudnya pagi tu akan tulis gratitude kan, apa yang I bersyukur. So you tulis benda berbeza setiap hari. You tulis benda berbeza setiap hari supaya you nampak kita ada terlalu banyak benda yang kita nak bersyukur. Macam tu. Okay, so ada orang tulis malam macam dia dah lalui satu hari tu, so dia ingat balik apa benda yang dia lalui. So ikut preference you. You can write anytime pun. Kalau tiba-tiba you rasa bersyukur tu, you pergi tulis pun tak apa, anytime. Asalkan kita zahirkan benda tu dalam tulisan. Supaya apa? Kita nak bagi brain kita sedar dan nampak tentang gratitude yang ada dalam hidup kita. Okay, dah banyak pula kat situ. Okay, so siapa belum ada gratitude book, buat gratitude book tu, tulis. Okay, sebab dia bukan, tulis tu bukan saja, dia akan tolong body kita ni untuk sentiasa berada frekuensi yang atas-atas, yang tinggi-tinggi. Gratitude is one of the highest frequency emotion. Okay, Kak Nurul live guna laptop ke? Tak, I guna handphone. Kenapa Zee? Tak nampak Tak clear ke? Alright. So kat mana dia punya point nak sapu kalau orang yang selalu rasa tak cukup ni? Orang yang selalu rasa tak cukup je lah hidup dia kan? Okay, so stomach. Macam biasa macam I cakap tadi, satu drop atas tapak tangan, activate. Okay, lepas tu bau. Lepas tu sapu dekat stomach. If you can see, yang warna kuning tu dia pergi antara breast dekat tengah. So you sapu kat tengah-tengah tu. Okay, and while doing that, you sapu tu doa, intention, ya Allah Tuhanku, aku nak rasa bersyukur, tolong aku keluar daripada emosi yang selalu rasa tak cukup ni kan, bantulah aku ya Allah. You can doa apa-apa, ataupun kalau you nak affirm pun boleh. Dia punya affirmation adalah I am satisfied, saya puas hati dengan whatever I have. Okay, saya puas hati, I am satisfied. You can affirm, you can doa, up to you, but you know you have to do it dengan full conscious. Okay, so itu point dia. Kalau susah nak sapu kat situ, mungkin berada di luar.
So you boleh sapu juga dekat tapak tangan di bahagian tengah. Okay, you tengok stomach tu dia pergi dekat tengah tapak tangan kita, dua-dua belah. Okay, kalau you tengah buat emotional release kat office ke apa ke, you boleh sapu kat tapak tangan sebab susah nak access to the dada punya area. Okay, so itu saja dua emotion yang berkaitan dengan kopak iba, lies dengan not getting enough. Not getting enough ni banyak ni kan, ramai daripada kita mungkin kita tak sedar sebenarnya kita dah ada enough. So kita boleh tolonglah kawan-kawan yang you rasa macam selalu komplain kan, macam tengok kenapalah dia selalu komplain, dia tak dapat ni tak dapat tu kan, you bagi dia pakai kopak iba dulu. Kita ikut sapulah kat tapak tangan kan, cakap kat dia bagus ni, suruh dia deep inhale selalu. Kita tolong orang-orang yang macam, sebab dia pun penat, dia rasa macam tu. So kita nak tolong lebih ramai orang dengan essential oil ni. Okay, so dah maghrib kan kat sana. Okay, thank you so much siapa yang join my live hari ni. So today is a very good oil, kopak iba. Semua orang kena ada kopak iba. Siapa tak ada lagi, silakan dapatkan kopak iba. Gunakan kopak iba anda sehingga ke titisan terakhir. Okay, so jom kita, I nak kena ni sekejap sebab saya ada cover foto untuk my video. Thank you everyone. Assalamualaikum. Salam maghrib.